Baik, kita sambung muka surat apa dah? 3 syarat meriwayatkan hadis dhaif. Ni ulang balik dah. Tiga syarat meriwayatkan hadis dhaif. Sebagaimana ia dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita setakat ini kita tahu dah sikit sebanyak hadis kan. Hak tinggi sekali lepas pada hadis mutawatir, hadis sahih dah. Turun bawah sikit hadis hasan. Turun setangga lagi barulah hadis dhaif, lepas tu hadis maudhu'. Dua hadis hadis sahih dengan hadis hasan dikira sebagai hadis makbul, maknanya boleh diterima. Hadis dhaif dengan maudhu' dipanggil hadis mardu', hadis yang ditolak. Walau macam mana pun hadis dhaif ini boleh kita gunakan dia dalam keadaan tertentu. Dia kata ada 3 syarat untuk meriwayatkan hadis yang dhaif ini, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nombor 1, hadis tersebut tidak terlalu dhaif. Ini udah balik dah. Nak refresh balik sebab kita nak masuk pada pelajaran baru ni. Hadis tersebut tidak terlalu dhaif. Jangan dhaif sangat. Dalam istilah ilmu hadis dia guna dhaif jiddan. Mana dhaif sangat. Dhaif sungguh. Hak ni tak boleh pakai ni. Kalau dia sebut dhaif jiddan, tak boleh pakai hadis ni. Lagu mana nak guna hadis dhaif ni? Dua lagi. Hadis tersebut menggambarkan sesuatu amalan yang bersandarkan kepada hadis sahih dan hasan yang lain. Dia tidak boleh berdiri atas diri dia sendiri. Dia nanti tupai hadis sahih dan hadis hasan yang lain. Ini sebab ramai orang tak faham ni. Dia tanya kita klik bila dia baca hadis dhaif. Apa tak digunakan hadis dhaif? Ulama kata boleh kan? Dia sebut secara umum gitu. Betul ulama kata boleh guna hadis dhaif, tapi syarat dia. Orang yang ngajar ni ustaz dia suka sangat, dia suka guna cara umum. Kita cuba mengkhususkan satu benda, apa tak boleh ke? Dia pergi cara umum. Kan ulama sepakat. Saya rajin jumpa ada dalam grup-grup WhatsApp bila kita kata ni dhaif ni tak boleh guna ni. Dia kata apa? Sepakat ulama kata boleh. Betul lah sepakat ulama boleh, tapi guna lagu mana? Dia kena ngaji kat sikit. Jangan kita tu bila dah kita ngaji ni, kita keluarlah daripada benda umum kepada benda khusus. Kalau kita duk klik balik semula bagi umum, tak ada pasal mengaji je tak. Okay. Jadi kita cuba keluarkan daripada pandangan umum kepada pandangan khusus. Benda-benda gini tak. Jadi dia tak boleh kita nak gunakan hadis dhaif itu untuk tiba-tiba tubik dia selalu. Dia cerita fadilat gani sedangkan amalan itu sendiri tidak sunnah. Itu tak boleh lagu tu. Okey. Dia kena misalnya kita sudah ada satu amalan yang disebut dalam hadis sahih ataupun hadis hasan, mari dia tu dia tolong mengukuhkan lagi hadis sahih dan hasan tadi. Faham tu tak? Syarat yang ketiga pula, ni satu lagi ni. Ini huraian tadi lah. Atau dengan kata lain, ia mempunyai asal dalam hadis sahih dan hasan yang lain. Yang ketiga, tidak beriktiqad. Tidak berkeyakinan ketika beramal dengannya bahawa hadis itu sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh kata ni hadis Nabi. Dia kena kata dikatakan, ada riwayat yang mengatakan. Faham tak? Sebab kita takut salah bukan hak Nabi kata. Faham tak? Cara beradab kita kecek, kita kata ada riwayat yang mengatakan gini. Okey. Jadi kesimpulan saya buat sini, tidak terlalu dhaif, bersandarkan kepada hadis sahih atau hasan yang lain, dan tidak berintikad ia sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wak gini nak suruh mudah ingat aja ni. Jadi 3 perkara sini yang disebut sini. Baik. Terdapat beberapa kitab yang disusun bagi mengumpul dan menjelaskan hadis-hadis dhaif. Adalah kitab ni dia buat, dia susun hadis-hadis dhaif. Misalnya Ad-Du'afa oleh Ibnu Hibban.
Mizanul I'tidal oleh Al-Zahabi, Al-Marasil oleh Abu Daud, dan Al-Ilal oleh Daruqutni. Ini ulama-ulama dia kumpulkan hadis-hadis dhaif. Tujuan apa? Supaya orang kenal, oh ni hadis dhaif. Bila hadis dhaif bukan kita nak buang dah. Kita nak berinteraksi dengan hadis dhaif berdasarkan kaedah-kaedah tadi. Nah, faham situ dah. Kita nak tengok pula kepada bahagian ketiga hari ni, kita nak masuk faktor-faktor penolakan hadis. Berapa hadis tu kita kena tolak? Ada faktor-faktor dia. Sebagaimana di para 2.17, hadis mardud atau hadis yang ditolak adalah disebabkan dua faktor. Dua faktor utama iaitu kecacatan pada sanad seperti sanad terputus dan kecacatan pada perawi seperti dituduh pendusta. Dua benda ni saja. Dalam hadis tidak ada benda lain. Pertamanya tengok sanad, rangkaian perawi daripada tuan punya kitab hadis tadi naik sampai kepada Nabi. Itu orang panggil sanad kan. Perawi ni meriwayatkan kepada orang ni kepada orang ni, itu orang panggil sanad. Baik. Faktor yang menyebabkan hadis tu ditolak kerana sanad ni tak kemah lah. Kerana ada kecacatan pada sanad tadi. Satu. Yang kedua, perawi itu sendiri. Perawi itu sendiri, batin tubuh perawi itu sendiri ada cacat. Jadi salah satu daripada dua ni, bila berlaku kecacatan, maka hadis itu akan ditolak. Tidak boleh diterima. Faham sini ya? Ni. Saya simpul kat sini faktor-faktor dia. Nombor satu, kecacatan sanad. Nombor dua, kecacatan perawi. Mudah ingat lagi ni dah. Kalau dia tanya kita apa hadis tu jadi orang tolak, kerana berlaku cacat. Cacat ke apa? Sama ada cacat sanad ataupun cacat perawi. Mudah tu tak? Kita pergi. Tengok sosok dah. Nak tengok sanad pula. Dah ada dua, kita tengok sosok dah. Faktor-faktor. Gapo dia je dia kata sanad ni cacat? Iaitu apabila terputusnya rangkaian sanad. Ni, kalau saya buat warna kuning tu maknanya hot nak highlight putus sanad. Kalau kita tak baca semua, baca hot kuning tu. Gapo dia? Putus sanad. Sanad tu putus, rata putus. Kalau rata putus, kalau tarik kereta pun dia rata putus, nak tarik ke mana? Dia punuh hadis tu kerana rata putus. Dengan gugurnya sama ada seorang perawi atau lebih, sama ada disengajakan atau tidak. Keguguran sanad tersebut sama ada berlaku pada awal, akhir atau tengah-tengah sanad, dan sama ada keguguran tersebut secara zahir dan atau tersembunyi. Dia boleh jadi putus-putus hujung, putus tengah, putus di kepala. Faham tak? Kadang-kadang putus sanad tu nampak secara zahir, dan kadang-kadang putus sanad tak nampak macam sambung. Bila pergi cek tak sambung. Nampak dah ni. Sepotong tali kita nampak macam sambung. Bila kita tarik putus. Jadi ada dua keadaan sini. Jadi tengok kita pergi. Semua ini dikira faktor yang boleh menjejaskan sanad. Seterusnya menjejaskan kesahihan hadis tersebut. Jadi hadis yang sepatut sahih, kalau putus sanad sudah pun jadi tidak sahih. Kecacatan yang berlaku pada sanad hadis secara umumnya terbahagi kepada dua bahagian, iaitu kecacatan zahir dan kecacatan tersembunyi. Bagi pula ni. Dahlah hadis tadi yang menyebabkan dia terjadi penolakan, dia cacat sanad ataupun cacat perawi. Hak sanad ni pula belah dua pula. Bagi dua. Ada yang cacat tu boleh nampak secara zahir, dan ada pula cacat tu tak nampak, dia tersembunyi, nampak kelihatannya macam sambung tapi rupa-rupanya putus. Faham tak? Ni saya buat gini soal so ingat. Tengok ni, faktor penolakan hadis ada dua, cacat sanad dengan cacat perawi. Cacat sanad ni pula bagi dua pula, cacat zahir, cacat tersembunyi. Boleh? Ada soalan sini Mudah ni. Sini tak?
Cikgu Hasan, boleh? Boleh lagi. Baik. Baru kita nak tengok Zahir pula. Cacat Zahir. Lagu mana dia kata cacat Zahir tadi? Cacat Zahir itu kecacatan yang berlaku pada sanad secara zahir adalah berpunca daripada putusnya hubungan antara perawi hadis dengan syekhnya. Syekh ni maknanya guru lah. Dia istilah dia panggilnya syekh. Syekh dia, tuan syekh dia. Dia ni meriwayatkan hadis sedangkan dia dengan guru dia diputus. Lagu mana putus? Hal ini disebabkan sama ada perawi tersebut tidak hidup sezaman. Orang cek-cek tengok tu, dia ni nak jumpa guana ni, kawan ni mati. Supalah kalau kita kata Imam Syafi'i meriwayatkan hadis daripada Imam Hanafi, boleh terima ke tak? Imam Syafi'i terima daripada Imam Hanafi. Jawab dia je awal-awal lagi kita kata Imam Syafi'i benar, hak ni Imam Hanafi. Dari segi sanad dia putus mana? Tahun 150 Hijrah tu ialah tahun kematian Imam Hanafi, dan tahun tu juga lahirnya Imam Syafi'i. Dia tahu tu lah. Tahun 150 Hijrah tu Imam Hanafi mati. Tahun tu lah Imam Syafi'i lahir. Kata okey, beranak-beranak pergi ngaji selalu lah. Jadi orang tengok situ putus. Ni pasal apa? Tidak hidup sezaman. Baik. Atau dia hidup sezaman tapi tidak pernah bertemu dengan syekhnya. Dia duduk sezaman, tapi dari segi sejarah hidup dia tak pernah jumpa dua ni. Hak ni duduk negeri lain yang jauh daripada negeri tu. Hidup sezaman. Ada? Okey. Supaya kata kita lah meriwayatkan hadis daripada, kita meriwayatkan ilmu daripada Yusuf Qaradawi lah. Orang tak percaya sebab kita tak aji jumpa. Tak, masa Yusuf Qaradawi mari Malaysia, apa kita duduk di Kelantan. Jadi orang cek kita ni, dia ni belah awak ni tak ada jumpa pun dua tu, walaupun kita ni hidup sezaman. Yang keduanya pula, dia tidak pernah mendapat keizinan daripada syekh dia tu untuk meriwayatkan sebuah hadis. Ni kena izin juga. Kita akan tengok depan metodologi penerimaan hadis macam mana. Dia tidak boleh sebarangnya. Salah satunya ialah kena ada keizinan. Maknanya dia mengiktiraf sebagai anak murid dia. Justru lagu mana kita nak tahu dia boleh hidup sezaman, boleh jumpa atau tak jumpa walaupun hidup sezaman? Satu kajian perlu dibuat bagi mengenal pasti sejarah hidup. Dia panggil biografi dia, seorang perawi. Ini ulama dah susun. Setiap perawi hadis ada biografi masing-masing dengan susunan secara abjad. Beranak bila, mati bila, sejarah pengajian dia, siapa dia tok guru dia, semua ni sudah ada. Tarikh lahir, tarikh wafat guru-guru mereka, anak murid dia, ni ada dalam biografi yang ulama sudah susun. Jadi berdasar pada situlah orang boleh semak, orang boleh cek sama ada perawi itu bersambung ataupun tidak. Faham tak? Mudah je benda ni, kali kita pergi selu-selu ni tak? Para ulama telah membahagikan hadis dhaif yang disebabkan kecacatan yang berlaku pada sanad secara zahir kepada 4 bahagian utama ni. Rusaknya hadis itu kerana sanad yang cacat secara zahir. Ni bahagian ni. Ada 4 semua. Jadi 4 ni ada nama-nama tertentu. Jadi tak usah duduk rusing lah nak hafal guana. Sebab kita tidak nak periksa sekadar nak royak sini dah. Orang nak masuk periksa boleh kena ingat 4 nama hadis yang cacat pada sanad secara zahir. Dia sebenarnya hadis dhaif lah nama yang paling banyak sekali. Hadis sahih ada saja, ada 2. Sahih li zatih dengan sahih li ghairih. Hadis hasan ada 2 juga, hasan li zatih, hasan li ghairih dah. Hadis mutawatir ada, tak banyak nama dia. Masuk hadis dhaif ni ada berpuluh-puluh sampai 450 nama. Sebabnya setiap hadis yang menyebabkan dia jadi dhaif ada nama dia. Hak ni dhaif kih gapo ada nama dia. Hak ni dhaif kih gapo ada nama dia.
Jadi orang yang mula-mula ngaji hadis dia kata apanya buat nama banyak gini mu. Dia nak maruh pula tu nak cekak nak hafal ni. Sebab dia kena hafal sebab nak peso kan. Bila cacat begini nama gapo, cacat begini nama gapo. Jadi kita tengok mula-mula ni kecacatan sanad secara zahir ada 4. Nombor 1 dia panggil ada 4 dah. Hadis muallaq. Yang kedua hadis mursal. Yang ketiga hadis mu'dal. Yang keempat hadis munqati'. Biarlah kita cuba sebutlah sekali dah. Cuba sebut dah. Sebut tidak nak suruh hafal ni dah. Jadi sekurangnya kita tahu. Lain kali kita belek hadis ni punah ke gapo, nama gapo dah. Cuba sebut hadis mu'allaq, hadis mursal, hadis mu'dal, hadis munqati'. Nak tengok sesuatu pula mu'allaq lagu mana, mursal lagu mana. Hadis mu'allaq dulu. Hadis mu'allaq ni dia kata hadis mu'allaq ialah hadis yang digugurkan seorang perawi atau lebih. Dia lebih umum ni pula. Dari awal sanadnya secara berturut-turut. Gambarannya adalah seperti menggugurkan semua sanad hadis dengan mengatakan Rasulullah bersabda sambil menyebut hadis. Jadi tuan kita tu dia tidak sebut sanad, dia kata Rasulullah bersabda. Tu dia panggil hadis mu'allaq. Macam ni perawi kita ni disebut Rasulullah direct, rata hadis kat tu, ni dia panggil hadis mu'allaq. Hadis hadis mu'allaq. Okay. Tak ada siapa dia dengar Rasulullah straight, tak ada, pakai dia selalu. Ni dia panggil hadis mu'allaq. Tapi dia hadis mu'allaq ni dia umum. Dia kata ni hak paling maksima. Satu pun dia kata jadi mu'allaq. Baik. Atau dengan menggugurkan semua sanad hadis kecuali sahabat. Lagu ni pula. Sahabat disebut nama sahabat. Tapi belakang dia tak sebut. Ini dia panggil juga mu'allaq. Atau sahabat dan tabi'in disebut dua. Sahabat disebut, tabi'in pun dia sebut. Hak lain dia tak sebut. Putus rata panggil dah. Ini dia panggil hadis mu'allaq. Atau dengan menggugurkan syekhnya sahaja. Ni paling minima ni. Dia royak belakang, tapi syekh dia tak royak. Dia lopak pergi kok ni. Sedekah dia tak jumpa dua ni. Orang cek tengok. Mana boleh dua ni dia tak pernah jumpa ni. Kawan ni mati dulu baru ni kawan ni lahir. Dia susuk nama syekh dia. Kan? Ni dia panggil hadis mu'allaq. Hukum hadis mu'allaq adalah mardud, ditolak. Kerana ia tidak memenuhi salah satu daripada syarat hadis makbul, iaitu sanad yang bersambung serta kejahilan tentang perawi yang digugurkan. Dia tidak sebut siapa dia gugur itu. Tetapi ulama membuat penilaian yang berbeza terhadap hadis mu'allaq yang terdapat dalam kitab sahih, terutama Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Baik. Sahih Al-Bukhari ni kitab dia semua hadis sahih, tapi dia ada juga hadis mu'allaq. Tapi ulama membuat penilaian semula. Bukhari dan Muslim dia tidak sebut tu, bila orang cek dia tidak saja dia tidak sebut, tapi rupanya ada. Sebab itulah bila dia cek balik dia terima. Mungkin itu berlaku kesilapan teknik dia. Mungkin main dengan 9,000 hadis ni kan. Jadi dia terlopak. Jadi perawi itu dia jadi lopak, tapi oleh kerana ni riwayat kelebihan Sahih Bukhari Muslim, walaupun orang nampak tu macam nak tolak hadis dia, orang cek semula. Bila orang cek semula, rupa-rupanya yang Bukhari dan Muslim buat tu kerana kesilapan teknik dia. Kan? Dia kira sahih juga setelah ulama cek semula. Jumlah hadis mu'allaq yang terdapat dalam Sahih Bukhari banyak, 1341, dan ia terbagi kepada dua jenis. Jenis pertama ialah dengan menggunakan sirah atau lafaz yang pasti, iaitu qala, telah berkata, atau haka, telah meriwayatkan, dan seumpamanya, maka hukumnya sahih.
Jenis kedua ialah sekiranya diriwayatkan dengan sirah yang tidak pasti, iaitu qila. Kita tadi jumpa dalam kitab. Qila, dikatakan. Hukia, diriwayatkan. Dan seumpamanya, maka hukumnya belum pasti sahih. Inilah setengah ulama pun dia bila dia tengok dalam kitab Al-Bukhari, dia kata hak ni belum pasti sahih. Tapi dia tak berani nak kata lagi dhaif. Nampak tak? Inilah. Jadi benda ni kalau kita kira lah Sahih Bukhari ikut mana pun, ulama masih ada dalam pertikaian lagi. Hadis yang Bukhari guna hukia ataupun qila. Faham situ tak? Ni bila kalau kita ngaji sambung lagi bab ni, dia akan jumpalah perbincangannya, menilai kitab Al-Bukhari ini. Sebaliknya hadis tersebut kemungkinan sahih, hasan dan dhaif. Tu ulama tawakkuf situ tu. Jumlah hadis mu'allaq yang ada pada Sahih Muslim ialah 12 saja. Muslim tak banyak. Dan telah pun ditahqiqkan oleh Ibnu Salah, kecuali satu hadis sahaja dalam Kitabul Haid dan Babut Tayammum. Ni Ibnu Salah ni, ulama terkemudian ni, dia telah tahqiq semula kitab ini. Hadis-hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Baik, yang kedua hadis mursal. Ni kita masuk dalam bab ni, yang secara zahir rusak sanad kerana cara zahir dah. Okey. Hadis mursal ialah hadis yang digugurkan perawinya dari akhir sanad selepas tabi'in, iaitu sahabat. Gambarannya ialah seperti seorang tabi'in, sama ada tabi'in yang senior atau junior, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sambil menyebut hadis, iaitu dengan menggugurkan sahabat daripada sanad hadis. Di lagu ni. Lagu ni. Dia tak sebut ni. Perawi hadis kita disebut siapa sekat tabi'in. Daripada tabi'in, Rasulullah bersabda. Sedangkan tabi'in ni generasi yang tak ada jumpa dengan Rasulullah. Faham ni? Dia lopak sini, dia tak bawa nama sahabat. Dia panggil hadis mursal. Okey? Hukum hadis mursal pada asalnya dhaif kerana ia tidak memenuhi salah satu syarat hadis makbul, iaitu sanad yang bersambung serta tidak diketahui secara tepat perawi yang digugurkan. Namun ulama berbeza pandangan mengenai hadis mursal. Hal ini kerana kebiasaannya yang digugurkan pada hadis mursal ialah sahabat, dan sahabat semuanya adalah adil. Perselisihan ulama tentang hadis mursal ada 3 pendapat. Ada kata dhaif hadis mursal tadi. Pendapat ini merupakan pendapat jumhur muhaddisin. Muhaddis ini ulama hadis, ahli hadis, dan kebanyakan ahli usul dan ahli fiqh. Yang kedua kata sahih. Ia merupakan pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad yang paling masyhur. Tetapi mereka meletakkan syarat, iaitu perawi yang melakukan amalan mursal, iaitu dengan menggugurkan perawi dari kalangan sahabat, hendaklah yang siqah, boleh dipercayai. Siqah ni mana boleh dipercayai. Makbul, dengan ada pula pendapat ulama yang kata makbul, boleh terima, dengan beberapa syarat, iaitu perawi yang melakukan mursal ialah tabi'in yang senior lagi siqah, macam Hasan Basri misalnya, macam Sa'id Al-Musayyab. Tidak bercanggah dengan hadis yang diriwayatkan oleh hafiz yang lain, serta terdapat hadis lain yang menyokongnya, atau pendapat sahabat atau kebanyakan ulama. Itu 3 pendapat ulama. Ada kata dhaif, ada kata sahih, ada kata makbul. Pendapat ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan sebahagian ulama lain. Selain dari hadis mursal yang dilakukan oleh tabi'in, terdapat juga hadis mursal yang dilakukan oleh sahabat, iaitu dengan meriwayatkan hadis Rasulullah yang tidak pernah didengar dan ada disaksi. Sahabat pun boleh jadi juga mursal. Dia meriwayatkan daripada Rasulullah, sedangkan dia tak dengar hadis itu. Maknanya dia tidak dengar direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada kerana sahabat tersebut masih kecil, atau kerana tidak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau masih belum memeluk Islam. Sebaliknya dia mendengar daripada sahabat yang lain. Ini orang panggil dia mursal. Hukum hadis mursal yang dilakukan oleh sahabat ialah sahih dan boleh dijadikan hujah. Ini kerana sahabat semuanya adil. Yang ketiga hadis mu'dal. Lagu mana pula hadis mu'dal?
Hadis mu'dal ialah hadis yang digugurkan dua orang perawi atau lebih pada sanadnya secara berturut-turut. Lagu ni. Berturut-turut. Dipanggil ni hadis mu'dal. Okey. Hukum hadis ialah dhaif berdasarkan ijma' ulama. Malah hadis mu'dal dianggap lebih rendah darjahnya dari hadis mursal dan munqati'. Dia rendah lagi kerana bilangan perawi yang digugurkan lebih banyak. Daripada definisi hadis mu'dal menggambarkan bahawa hadis mu'dal dan mu'allaq adalah ada umum dan khususnya. Sekiranya dua orang perawi yang digugurkan dari awal sanad secara berturut-turut, maka hadis tersebut ialah mu'dal sahaja, tidak mu'allaq. Mu'allaq ni maknanya umum. Tadi kita tengok hadis mu'allaq tadi, dia kira umum sebagai hadis yang sekurang-kurangnya satu saja yang digugurkan, dia panggil mu'allaq. Tapi mu'allaq itu secara umum, ada pun mu'dal ni secara khusus. Begitu juga sekiranya hanya seorang perawi sahaja yang digugurkan daripada awal sanad, maka hadis tersebut adalah mu'allaq, tidak mu'dal. Okey. Akhir sekali yang keempat dipanggil hadis munqati'. Hadis munqati' ialah hadis yang terputus sanadnya walau dalam apa bentuk sekalipun, asal keputus saja. Ini bermakna mana-mana hadis yang terputus pada sanadnya, sama ada pada awal, akhir atau tengah, maka hadis ini dinamakan hadis munqati'. Nama pun munqati' ni maknanya diistilahkan dalam bahasa Melayu maknanya putus. Sebahagian berlaku putus dia panggil munqati'. Okey. Ini merangkumi hadis mursal, mu'allaq dan mu'dal. Dia lebih umum. Nama umum dia munqati'. Pasal munqati' makna putus. Mursal pun munqati', mu'allaq pun munqati', mu'dal pun munqati'. Oleh kerana itu, tengok ni. Oleh kerana duduk kita berasa keliru banyak tu, gini. Imam Nawawi mengatakan bahawa hadis munqati' kebanyakannya digunakan kepada hadis yang diriwayatkan oleh perawi selepas tabi'in daripada sahabat seperti Imam Malik daripada Umar. Ini seolah-olah munqati' ialah satu nama umum bagi semua hadis yang terputus sanadnya kecuali 3 bentuk sahaja. Iaitu pada awal sanad. Ni Imam Nawawi dia nak suruh kita mudah tadi duduk tengok macam-macam tadi. Jadi Imam Nawawi buat gini, cuba kita tengok balik. Imam Nawawi kata semua hadis ni dia panggil munqati'. Maknanya putus. Dalam munqati' pula tu terbagi 3. Bila berlaku putus di awal sanad dia panggil mu'allaq. Akhir sanad, awal ni maknanya dekat dengan perawi, tuan kitab. Di akhir sanad dekat dengan sahabat tu dia panggil mursal. Dan dua sanad, dua perawi berturut-turut itu dia panggil mu'dal. Mudah lagu tu dah. Asalnya munqati', grup besar tu bila dia putusnya di akhir sanad dia panggil mursal, di awal sanad dia panggil mu'allaq, dan kalau dua berturut-turut dia panggil mu'dal. Ni sini dia panggil mu'allaq, berlaku sini dia panggil mursal, ni baru dia panggil mu'dal. Bila mu'dal ni dua betul-betul. Sekadar kita, saya sebutlah tadi, sekadar kita nak kita lalui benda ni dan kita faham benda tu. Tuan-tuan duduk sakit kepala nak hafal, kita tak nak periksa. Jadi kalau kita sebut hadis mu'dal kita tahu, mu'allaq kita tahu dah. Kalau tak ingat tengok buku balik. Gitu dah. Qata'an makna putus, munqati' maknanya putus. Sanad hadis munqati' juga boleh terputus bukan sahaja pada satu tempat, malah 2 tempat atau 3 tempat. Hukum hadis munqati' ialah dhaif dengan ijma' ulama kerana kejahilan yang terdapat pada perawi yang digugurkan. Habislah. Itu kecacatan yang nyata, ya zahir. Kecacatan yang tersembunyi. Ini yang kedua. Sebab kita kata cacat sanad tadi ada 2 kan? Cacat zahir sesat. Ada 4 jenis hadis. Ni cacat hak tak nampak tengok. Hak ni payah sikit. Saqtun khafiyun. Kecacatan tersembunyi. Kecacatan yang berlaku pada sanad hadis secara tersembunyi tidak akan diketahui melainkan ulama yang betul-betul pakar dalam ilmu turukul hadis. Turuk ni makna jalan-jalan. Jamuk bagi tarik, jalan-jalan hadis, dan juga ilalu isnadil hadis, kecacatan sanad hadis. Hak ni tak boleh.
Tak boleh kita nak tengok orang-orang yang biasa ni, orang yang reti hadis pun, kalau dia tidak pakar, dia tengok sanak ni sambung dengan tarikh lahir, dengan sejarahnya, memang tak boleh kata putus. Misalnya seorang perawi dengan guru dia ni, hidup sezaman, penuh jumpa. Dia kata dia riwayat, kita nak kata mana lagi? Tak putus. Tapi pakar dia bagi tengok, nampak saja tak putus tapi hakikatnya putus. Alah ke mana? Hak tadi jelas nampak tak? Bila tarikh lahir tu tak berlaku, dia panggil putus. Ataupun dia tu tidak pernah bertemu dua tu, dia panggil putus. Ni duduk sezaman, ngaji dengan dia. Ngaji dengan dia, kata dia meriwayat pada hadis, kita nak kata mana? Tapi pakar tu akan dia dapat tahu bahawa nampak saja tak putus, hakikatnya putus. Hak ni dia kata kena yang menilainya orang yang betul-betul pakar dalam ilmu hadis. Hadis dhaif disebabkan kecacatan yang berlaku kepada sanad hadis secara tersembunyi terbahagi pada dua jenis. Tidak empat sebab tadi, dua je dia. Dua jenis. Jadi jenis cacat tak nampak tengok. Nombor satu, hadis mudallas. Yang kedua, hadis mursal khafi. Cuba sebut dah. Hadis mudallas. Hadis mursal khafi. Ada. Jadi lagu mana? Hadis mudallas ialah hadis yang disembunyikan kecacatan yang terdapat pada sanadnya, sebaliknya menampakkan pada zahirnya bersih daripada kecacatan tersebut. Tengok ni, nampak macam sambung tapi hakikat tak sambung. Hadis mudallas terbahagi kepada dua, iaitu tadlis isnad dengan tadlis syuyuk. Lagu mana? Hadis mudallas. Tadlisul isnad, tadlisus syuyuk. Apa dia makna ni? Gini, kita pergi sesa. Ulama berselisih pendapat mengenai tadlis isnad. Bagaimanapun pendapat yang paling tepat ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi daripada syekh yang pernah beliau mendengar beberapa hadis daripadanya, walau bagaimanapun hadis yang diriwayatkan dengan jalan tadlis bukan daripada hadis yang didengar daripada syekhnya sendiri. Kenapa belik sikit tak? Dia meriwayatkan daripada syekh dia yang pernah dia dengar hadis itu. Tetapi ada hadis yang dia meriwayatkan daripada syekh tadi tapi dia tak dengar. Lagu ni nak ayat gambaran dia. Sebaliknya hadis tersebut dia dengar daripada syekh lain. Gini. Ni kata syekh. Syekh ni guru hadis tak? Ni dia perawi ni. Dia mengaji dengan syekh ni hadis nombor 1. Sahlah hadis tu dia dengar. Dia mengaji pula hadis nombor 2, dia dengar. Dia mengaji hadis nombor 3. Hal tu tidak dipertikakan. Tiba-tiba bila syekh ni nak mengajar hadis nombor 4, dia tak mari. Dia tak mari. Tetapi dia dengar daripada syekh lain. Masa meriwayatkan, dia tidak sebut syekh tadi. Baik. Sebab dia tak mari. Dia ambil hadis yang keempat saat ni, syekh nombor 1 sampai kepada syekh nombor 2. Dia terima. Maknanya hadis nombor 4 tadi dia tidak terima daripada syekh nombor 1. Tetapi dalam riwayat dia buat gini. Dia padamkan itu, dia kata dia terima daripada syekh nombor 1. Nampak tak? Ini satu pembohongan. Sebab orang tak nampak, sebab dia biasa. Dia riwayat hadis nombor 1, menasabah lah. Hadis nombor 2, jadi mari hadis nombor 4, menasabah lah sebab dia biasa lagu tu. Tapi hadis yang nombor 4 ni, dia tak mari ni. Supaya tak mari hari ni kan ni. Contoh dia tak? Dia dengar daripada orang lain. Faham tak? Dia dalam riwayat dia, dalam catatan dia kata, aku mendengarlah hadis ni daripada syekh. Dia sebut daripada syekh tu. Tapi dia tak dengar. Macam mana orang boleh tahu? Ni, dalam keadaan tadi. Orang tahu dari mana? Kawan ni lah riwayat ni. Dia ada hari tu hadis ni dia tak mari ni. Maka dia
telah pun dituduh sebagai mengamalkan tadlis, maka apabila dia telah dicokkan sebagai mudallis, maka lain kali hadis dia orang tak terima lah. Tengok dah. Jadi orang-orang telah catat dalam sejarah, orang ni sudah tidak, telah rusak dari segi adil dia. Adil dia, walaupun dia tabik, ingat tengok tapi adil. Tak jauh orang lagu ni. Tengok sikit je salah, padahal salah gapo. Kalau bokeh tu olo kulit bau bukan setara tu dah. Memang betul. Tapi amalan yang dia buat tu, dia sudah tidak amanah. Okey. Faham Periwayatan tersebut dinamakan tadlisul isnad kerana menggugurkan syekh yang beliau dengar hadis tersebut daripadanya. Sebaliknya mengganti dengan syekh yang lain tanpa menyebut lafaz yang menggambarkan bahawa beliau sendiri mendengar daripadanya seperti gini. Hadis nombor 1 tadi dia sebut sami'tu, aku dengar. Ataupun haddasani, syekh tu telah bercakap kepadaku. Itu orang panggil lafaz pasti. Akhbarani, telah mengkhabarkan kepada kita. Tengok hadis-hadis disebut gitu. Tapi dia tidak berani nak sebut. Tu dia pun tosih belawak sangat. Dia sebut an ni daripada. Tu pun daripada syekh sikit. Daripada lagu mana, dengar sendiri ke, dengar dia royak ke, tak. Jadi dalam metodologi hadis ni, apabila periwayatan ni, bila lafaz an ni kena semuk. Sebab dia tak dengar sendiri, dia kata daripada. Seperti kita lah kita sebut. Kita sebut daripada Imam Masjidil Haram. Kita sebut. Tidak salah daripada. Kita kerja pun kedok dengan orang royak dah. Jadi dia guna lafaz an. Okay. Lafaz ini tidak menggambarkan bahawa beliau sendiri mendengar hadis daripada syekh dengan tujuan mengelak daripada pendustaan. Dia takut orang kata dia belawak. Kali kata samit tu, aku telah dengar. Ya ke tak, mu tak dengar. Belawak dah. Ni bila dia kata an, dia reserve pula. Mu kata an, mu tak dengar. Aku tak kata dengar, aku kata an. Dia ada dia orang panggil lawyer mahkamah agak ni kan. Kalau orang cara di mahkamah, dia orang tak boleh ambil kesalahan. Sebab dia tidak sebut aku mendengar. Betul tak? Sebab daripada ni bebas. Jadi kalau kita nak berlawak pun jangan kata dengar lah. Kan? Kita nak cerita kereta tu aksiden terbalik dalam gaung tak. Tak. Berguling bating sampai 8 kali terbalik, kita kata tak. Kali kita kata aku tengok sendiri, tu benda pasti. Ya ke? Dengar orang kata daripada. Kita ayat daripada riwayatnya kata begitu. Biasa tu dia dengar tu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah bersabda. Tu dia dengar kan. Hukum hadis tadlis isnad adalah dhaif dan sangat dibenci, malah perbuatan tersebut amat dikeji oleh ulama. Ni. Yang kedua adalah tadlis syuyukh. Tadlis syuyukh lagu mana? Ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi daripada seorang syekh yang beliau mendengarnya sendiri daripada syekh tersebut, tetapi beliau menyembunyikan nama sebenar syekh tersebut. Sebaliknya beliau menyebut gelarannya atas suatu nama yang tidak dikenali dengan tujuan mengelirukan pendengar bahawa beliau meriwayatkan hadis tersebut daripada syekh yang lebih siqah daripada syekhnya. Baik, lagu mana? Dia dengar hadis daripada seorang orang ni tak? Orang ni pula dengar daripada hadis tu tak? Jadi orang ni tidak berapa sikoh ataupun dia tidak adil kata-kata. Ni, seorang perawi yang dia dengar ni. Kalau dia sebut, aku dengar hadis ni daripada orang ni, jadi orang akan tengok hadis dia tidak akan kemah. Pasal dia dengar daripada orang yang tidak berapa tinggi dari segi sikoh ni. Orang yang boleh dipercayai. Maka dia cari jalan. Kalau katalah, kalau orang tu nama Husin, kata tak? Husin. Jadi dia pun, kalau sebut nama Husin tu, Husin Lempoyang misalnya tak? Dia sebut nama tu, tak boleh pakai belah mana dia ni tak? Jadi dia nak suruh hadis dia ni orang boleh terima, dia susuk nama Husin Lempoyang tu, dia pun nama orang gelaran kapur. Misalnya orang sebut nama dia Husin baju merah misalnya tak?
terkenal dengan Husain baju merah, tapi nama tu orang tak tahu. Orang setempat je tahu. Maka dalam riwayat dia tidak tulis nama sebenar perawi tu, dia cari gelaran yang boleh keliru orang. Nampak tak? Faham ni orang panggil tadlis syuyuh. Macam-macam ayat ni orang beriwayat hadis dia buat ni. Nak suruh orang terima hadis dia dicayakan buat guna. Kalau sebut nama orang ni, orang tak berapa nak terima. Kita nak berlawak betul sing, dia takut jadi dia pun tak sampai hati nak berlawak, jadi kita tukarlah. Jangan sebut nama dia hak orang kenal. Kita cari nama dia hak orang setempat aja kenal. Faham Ada spelling orang panggil tak? Hukum hadis tadlis syuyuh ialah sama dengan tadlis isnad, malah lebih rendah darjahnya. Ini rendah lagi ni. Yang kedua, salah nombor, patut nombor 2 tak? Hadis mursal khafi. Hadis mursal khafi ni ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi daripada seorang yang pernah beliau temui atau sezaman dengannya, tetapi hadis tersebut tidak pernah didengar olehnya daripada orang tersebut. Ni teruslah ni. Dia tak dengar. Cuma orang yang boleh kata dia tu sepatut dengar sebabnya dia hidup sezaman. Periwayatan tersebut dilakukan dengan menggunakan lafaz yang boleh mengelirukan pendengar bahawa kemungkinan beliau mendengar daripada syekh tersebut. Ini lagu ni. Dia ni bila dia ni hadis ni, dia tak pernah dengar pun. Tapi dia guna sami' tu. Dia guna akhbarana, dia guna haddathana. Sami' tu aku telah dengar. Akhbarana telah memberitahu kepada kami. Haddathana telah bercakap kepada kami. Nampak tak? Sedangkan dia tak pernah dengar pun daripada syekh yang meriwayatkan hadis itu. Ini dia panggil hadis mursal khafi. Hukum hadis mursal khafi adalah dhaif kerana sebahagian daripada hadis munqati', iaitu yang terputus sanadnya. Mana-mana hadis yang terputus sanadnya, maka dengan sendirinya ia menjadi mardud, ditolak, kerana telah hilang salah satu daripada syarat hadis makbul, iaitu sanad yang bersambung. Kedua-dua hadis ini ialah hadis mudallas dan mursal khafi, amat sukar dikesan. Nak tahu tak boleh? Macam tak ada nak tahu mana. Tengok sepitah lalu secara zahir macam dia sambung, tapi hakikatnya tidak bersambung. Justru ia dikategorikan dalam hadis badu disebabkan kecacatan yang terdapat pada sanad hadisnya agak tersembunyi dan sukar dikesan, melainkan daripada pengakuan perawi itu sendiri ataupun penjelasan daripada mereka yang betul-betul pakar dalam turuk hadis dan ilal hadis. Kalau kita tengok sini maknanya berhati-hati dah. Hadis nak meriwayatkan hadis itu begitu banyak dia punya metodologi dia. Bukan kata sebarangnya tu. Bila kita ngaji dia, kita tahulah. Bukan kita boleh takak muak begitu saja hadis tu. Ada kaedah-kaedah yang banyak untuk mendapatkan satu-satu hadis. Baik, saya ulang balik sini. Faktor-faktor penolakan hadis kita dah selesai. Kecacatan pada sanad dah. Jadi baki masa sikit lagi ni kita kisah sekadar 10 minit, 15 minit, 10 minit lagi. Kecacatan perawi pula. Kita nak bicara perawi pula. Sesara sanad dah. Bagi tadi, kita pergi kepada kecacatan perawi. Faktor kecacatan perawi, seperti kecacatan pada sanad, sesuatu hadis itu boleh juga menjadi dhaif kerana kecacatan yang ada pada perawi. Kecacatan seorang perawi dilihat pada dua aspek. Perawi. Kalau sanad tadi dia putus sanad, ni perawi ni dia tidak kira ada sanad tu sambung tak sambung. Batin tubuh perawi itu sendiri ada dua aspek, iaitu adil dan dhabit. Adil, dhabit. Apa dia? Kecacatan dari aspek keadilan. Adil ni apa dia? Perawi melibatkan 5 perkara, iaitu pendusta, dituduh pendusta, fasik, bid'ah dan jahil. Ni, seseorang perawi itu tak boleh jadi perawi yang adil. Jangan terjemuh hadis itu dengan makna sama rata. Sebab kita dah bagi pitih ke anak sama rata 100 orang. Atau panggil adil tak? Di hadis ini, adil dari segi istilah dia 5 benda. Menjejaskan keadilan seseorang kerana 5 benda. Nombor 1, ni tengok adil ni apa dia? Nombor 1, pendusta. Dia ni memang berlawak.
Baik, rendah sikit pada pendusta, dituduh pendusta. Padanya orang kata dia berdusta. Macam tadi pendusta betul sing lah. Ni orang dia dituduh pendusta. Pun sudah tidak boleh menjadi adil. Yang ketiga dia fasik. Ni fasik ni. Melakukan dosa besar. Dengan tidak dia kalau dia bertaubat, dia tu cerita lain dah. Okey, ni dia buat dosa besar ataupun dia mengekali dosa kecil. Itu takrif ulama-ulama fiqh. Gapo makna fasik, iaitu melakukan dosa besar ataupun mengekali dosa kecil. Dosa-dosa kecil supaya duduk gapo orang panggil dosa kecil belana lah. Kita tubik ni jumpa selalu dosa kecil dah. Mata tengok koksi, kecil, terajuk apa semua tu. Hak tu sudah pun tidak boleh menjadi seorang yang adil. Yang keempat, bid'ah. Ni, buat amal bid'ah. Kena berhati-hati ni. Dia tidak akan buat. Kalilah benda tu ulama kata bid'ah, dia tak buat selalu. Ni dak kalau dia kata bid'ah cong ekor nak lawan klik. Bid'ah mana. Jadi maknanya kalau dah dia tu buat amal bid'ah, dia sudah tak boleh terima. Selagilah jahil. Tak ada ilmu, tak boleh juga jadi adil. Baik. Sementara kecacatan dari aspek kedabitannya, ada 5 juga. Melakukan kesilapan besar, hafalan yang teruk, cuai, tidak konsisten dan bercanggah dengan perawi. Ini dabit pula ada 5. Kesilapan besar dia buat, bukan kesilapan kecil. Hafalan teruk, cuai. Kalau hafalan dia tu tidak teruk sangat, kurang saja, dia buat masih boleh diterima lagi sebab tu jadi hadis hasan. Ingat dah dia. Ni dia teruk. Lepas tu cuai, careless. Tidak konsisten, sekali lagu tu, sekali lagu ni. Bercanggah dengan perawi yang lebih siqah. Tu 5 perkara tu. 5 ni ada sini, dah dalam ayat ni saya buat gitu tu, supaya mudah ternampak dah. Berdasarkan faktor-faktor di atas, hadis-hadis dhaif yang disebabkan kecacatan yang terdapat pada perawi sama ada dari aspek keadilan atau kedabitannya boleh dibahagikan seperti berikut. Ni banyak. Hadis dhaif yang cacat disebabkan oleh keadilan atau kedabitan perawi ni, inilah jadi banyak nama-nama hadis dia. Hadis dhaif disebabkan kecacatan perawi. Nombor 1 dia panggil, walaupun banyak, dia ambil sikit saja. Dalam buku ni dia ambil sikit saja. Nombor 1 dia panggil hadis maudhu', hadis palsu. Yang kedua, hadis matruk. Yang ketiga, hadis munkar. Yang keempat, hadis mu'allal. Yang kelima, hadis mudraj. Yang keenam, hadis maklub. Yang ketujuh, hadis al-mazid fi muttasil asanid. Yang ke-8 itu hadis muttarib. Yang ke-9 hadis musahhaf. Dan yang ke-10 hadis syaz. 10 tu. Ni pening budak nak masuk biasa. Dan setiap tu ada ta'rif masing-masing. Semuanya hadis jadi dhaif belaka ni. Apa tu kata? Hadis dhaif ni banyak benda. Hadis sahih, hadis hasan sikit ya. Hak dhaif ni banyak tu. Sebab nak tahu sebab apa dia jadi dhaif. Bila sebut satu sebab, satu nama, satu sebab, satu nama. Tu jadi banyaknya. Tak apalah, kita tengok selus-selus sekadar nak pitah lalu tak. Sekurang-kurangnya bila kita mengaji dah hadis ni, kita biasa dengar orang kata hadis apa muttarib, hadis matruk. Benda ni disebut oleh pengarang-pengarang kitab. Kitab fiqh sekalipun kan. Misalnya Ibnu Hajar dia tulis-tulis, dia kata hukum ni gini-gini. Dia tidak boleh berdasar kepada hadis di sini kerana hadis ini ada hadis matruk. Hadis syaz, hadis munkar. Dia sebut istilah-istilah itu akan disebut oleh ulama. Jadi kalau kita lalu dah benda, kita boleh faham. Faham itu tujuan kita nak tahu tu. Bila kita baca kitab fiqh ko, kita baca kitab akidah ko, dia akan jumpalah dia kata tidak boleh bersandar kepada hadis ini kerana hadis ini adalah hadis maklub, dia kata. Kita pun tahu apa sebab dia jadi nama hadis maklub. Kalau bahasa taksir kita tak sama, kita masuk soal dah. Masuk soal lagi ni, hadis maudhu' dah. Hadis maudhu' ni apa dia? Hadis maudhu' ialah, ada saya 5 minit lagi. Ialah hadis yang sengaja direka kemudiannya disebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ada sangkut paut, dia reka hadis, dia kata Rasulullah bersabda. Ya tak?
Banyaklah, sebab saya sebut dulu tu orang tu kan dia jual wah terung masa zaman dulu kan, dia jual tu nak suruh terung dia laku, dia pun tepek. Qala Rasulullah ni dalam sejarah zaman dulu. Qala Rasulullah sallallahu al-bazinjan shifaa'un likulli da', dia kata. Terung adalah obat kepada segala penyakit. Nak suruh laku wah terung dia. Mana? Dia banyak dari sejarah. Al-bazinjan, jangan hafal pula ni hadis palsu. Al-bazinjan shifa' likulli da'in. Obat kepada setiap penyakit. Pakat beli waktu terung dia ya. Dia panggil mendagang kat agama dah. Jadi yang menyebabkan sesuatu hadis itu dihukum maudhu' ialah pendustaan dan pembohongan. Hukum hadis maudhu' bukan sahaja termasuk dalam kategori hadis dhaif, malah ia dianggap sebagai hadis yang paling dhaif dan tidak boleh dijadikan hujah langsung. Oleh kerana itu sebagai ulama meletakkan dalam bahagian khusus berasingan daripada hadis dhaif. Ada ulama dia kata dia tak masuk dalam carta tadi. Hadis maudhu' ni kita boleh luar. Pasal hak ni bukan hadis, tak layak beri nama hadis. Tapi kita ambil tadi, kita bubuh juga yang dalam kumpulan hadis dhaif, kerana dia kita bubuh ia wujud sekali, dia sangat dhaif. Kan? Jadi dua-dua ni betul lah, tidak salah. Ada ulama dia tak masuk kategori lah. Layan wak berapa seperti kita, kalau layan wak berapa budak lagu ni untuk luar lah. Dia ni ambil lagi macam ngajar dalam kelas lah, ambil lagi berhujung lah. Ada pokok ni dok tak selesai, ada waktu ubik lah, hambak lah ni lah. Jadi hadis maudhu' tu dikira tak masuk dan kerana dia tersangat dhaif. Baik. Sementara ulama sepakat mengatakan bahawa hukum meriwayatkan hadis maudhu' adalah haram kecuali untuk penjelasan. Kita boleh baca hadis macam saya baca tadi untuk menjelaskan bahawa itu adalah maudhu'. Baca hadis terung tadi. Kan? Tapi kalau kita nak guna tu untuk nak guna sebagai satu amalan kita tu hukum dia sepakat ulama kata haram. Ingat dah, bukan sebuah hadis dhaif dia ni, haram. Sebab itu hadis maudhu' tidak boleh dipandang dengan ini. Saya nak menghabis ni. Ini satu artikel yang saya tulis kepada Majlis Agama Mitok. 25 muka surat. Tapi saya tanya-tanya tak terbit lagi berapa kat dua-dua edit ke apa. Jadi saya menulis dalam artikel tu hadis maudhu' mengenai dengan hadis maudhu' dah. Dalam realiti masyarakat ni, saya nak ambil sebahagian daripada, ada satu paragraf dalam tulisan ni. Ni cuba tengok ni. Saya tulis gini. Contohnya ketika imam-imam tersebut membaca khutbah dalam upacara akad nikah. Para imam selaku juru nikah dibekalkan dengan sebuah buku khutbah yang diterbitkan oleh pejabat Qadi Besar Kelantan. Pada halaman 5 buku tersebut menyatakan, ni khutbah nikah belakang ni kan. Ni tak ingat ada muka lama dan nikah dah. Cuba kita perhatiin dalam buku khutbah nikah ni, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buku surat 5 dia. Raka'atan minal mutazawwij afdalu min 70 raka'atan minal azab. Maksudnya 2 rakaat sembahyang orang yang berkahwin lebih afdal daripada 70 rakaat sembahyang orang bujang. Ni jabatan agama waktu bid dia bubuh dalam tu. Walaupun dinyatakan sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak royak dari riwayatnya. Ia tidak disertakan sumber dan riwayatnya. Apabila disemak, apabila saya buat semakkan, ternyata hadis ini adalah palsu. Seperti mana ia dinyatakan oleh Asy-Syaukani bahawa hadis ini tidak diketahui dan perkabarannya adalah batil. Al-Albani dan Ibnu Jauzi juga turut menyatakan hadis ini adalah maudhu'. Palsu hadis ini dah. Hukum hadis palsu adalah haram. Setiap kali majlis akad nikah, tentunya hadis palsu yang ada dalam teks khutbahnya akan dibaca oleh para imam selaku juru nikah, sedangkan hukum meriwayat, membaca, mendengar, memperdengar dan beramal dengan hadis palsu adalah termasuk dalam kategori mendustai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membiarkan para imam berinteraksi dengan hadis yang palsu ini setiap masa bererti membiarkan mereka menempuh dosa berpanjangan jika tiada tindakan yang sewajarnya diambil oleh pihak yang berwajib. Tu tahu dah tu. Kira lepaslah dosa kita ayatnya. Jadi tu email sekali, tu email lagi akad nikah kan, sekali dia buat dosa, sekali dia nak nikah kan, sekali dia buat dosa. Dosa ke apa? Ada seorang tu email tu saya ingat di satu masa tu kan. Siap nak saruh lah dia.
Sudah dia baca khutbah, dia nasihat kepada awak sekarang sudah pun menjadi suami orang. Dia royak ke pengantin tadi. Bermulalah hari ini awak melangkah kepada pahala yang lebih besar. Kalau selama kini awak semaya 2 rakaat tu hanya boleh 1 pahala, sekarang ni sudah jadi 70 sebagaimana hadis tadi. Sedar. Selalu hadis persunnah pula dia. Sedangkan hukumnya adalah haram. Faham tak? Wallahu a'lam.